Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Diana Syafiqah melaporkan untuk Buletin Utama. Usaha kerajaan dalam menangani wabak COVID-19 ini amatlah dihargai dan masyarakat perlulah berganding bahu bersama membantras pandemik COVID-19 ini. Pada hari ini kami akan memperlihatkan kepada anda semua cara mempraktikkan inisiatif yang disarankan oleh kerajaan dalam menangani wabak COVID-19 ini. Seterusnya, kita beralih kepada Maisarah. Selain itu, melalui kajian ini kita akan dapat mengenal pasti langkah pencegahan serta berjaga-jaga yang efektif untuk mencegah penularan wabak dengan pesat. Di samping itu juga, untuk mengamalkan langkah-langkah yang patut dilakukan ketika berada di luar rumah maupun di dalam rumah. Virus COVID-19 merupakan penyakit jangkit yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Mengikut maklumat yang diperoleh, kes pertama dunia yang dicatat adalah di Wuhan, China pada bulan Disember 2019. Manakala kes COVID-19 yang pertama di Malaysia adalah pada tarikh 23 Januari 2020. Kes ini melibatkan 3 warga Cina memasuki Malaysia melalui Johor dari Singapura. Menurut WHO, gejala COVID-19 memberi kesan kepada orang yang berbeza dengan cara yang berbeza. Kebanyakan orang dijangkiti akan mengalami penyakit ringan hingga sederhana dan pulih tanpa kemasukan ke hospital. Antara gejala yang paling biasa dialami adalah demam, batuk, keletihan dan hilang dera rasa atau bau. Manakala bagi gejala yang serius adalah mengalami sesak nafas dan sakit dada. Virus ini boleh merebak dari mulut atau hidung orang dijangkiti dalam bentuk zarah cecair kecil apabila mereka batuk, bersin atau bernafas. Antara amalan memupuk perpaduan yang berkesan dalam mencegah wabak COVID-19 adalah dengan menjaga kebersihan di seluruh masyarakat. Hal ini demikian kerana virus COVID-19 akan menyebar dengan cepat dan berada dalam sekeliling persekitaran kita. Oleh itu, semua rakyat perlu bersatu padu untuk menjaga higien persekitaran supaya dapat mengurangkan risiko dalam menghidang COVID-19. Namun begitu, wabak COVID-19 ini mampu berada di atas permukaan objek. Antaranya adalah skrin telefon pintar dan wang kertas. Wang kertas kita gunakan sepanjang hari, kita pegang sepanjang hari, kita gunakan sebagai medium jual beli. Manakala telefon pintar kita hadap skrin telefon pintar kita sepanjang hari, kita bernafas di hadapan telefon pintar kita hampir 24 jam. Sedar atau tak, masyarakat kita tidak mempunyai perpaduan dalam mengetengahkan isu-isu kecil seperti ini kerana ianya dipandang enteng. Isu-isu kecil inilah yang menjadi antara faktor besar tingkatan wabak COVID-19 dalam masyarakat kita dari semasa ke semasa. Antara aktiviti yang kita boleh amalkan disampai memupuk perpaduan dalam mencegah wabak COVID-19 adalah penjagaan kebersihan dari segi kendiri dan persekitaran. Penjagaan kebersihan kendiri di mana kita mandi 3 kali sehari. Kita menyumbang kepada masyarakat dengan menjaga kebersihan diri kita, dengan menjaga kebersihan anggota badan kita. Jadi kita kurang kadar jangkitan pada diri kita. Penjagaan kebersihan dari segi persekitaran di mana kita memastikan kawasan di dalam rumah dan di luar rumah kita bersih. Di ruang tamu, di bilik air, di dapur, semuanya bersih. Serta kita juga boleh menjalankan proses sanitasi di kawasan-kawasan rumah. Kita jalankan gotong royong di samping memupuk perpaduan. Seorang sahaja tidak mampu untuk mencegah COVID-19, tapi bersama-sama memupuk perpaduan dalam masyarakat mampu untuk merubah kepada yang lebih baik, mampu untuk mencegah wabak COVID-19. Antara amalan memupuk perpaduan yang berkesan mencegah wabak COVID-19 adalah penjarakan sosial. Ia juga dikenali sebagai penjarakan fizikal oleh KKM pada Julai 2020. Apakah itu penjarakan sosial? Penjarakan sosial merupakan salah satu langkah pencegahan COVID-19 dan ia merupakan pengasingan diri daripada sebarang aktiviti yang melibatkan orang ramai. Persoalannya, bagaimanakah penjarakan sosial menyumbang dalam memupuk perpaduan yang berkesan mencegah wabak COVID-19? Jawapannya adalah penjarakan sosial ini merupakan amalan yang memerlukan kerjasama semua orang. Sekiranya rakyat tidak bersepadu, maka tiada orang yang bekerjasama dan akan menyebabkan pandemik tersebut menjadi tidak terkawal. Penjarakan sosial yang praktikal dalam memupuk perpaduan yang berkesan mencegah wabak COVID-19. Sebagai contoh, barisan beratur, kita hendaklah mengekalkan 1 meter antara setiap individu lain yang menunggu dalam barisan
dan nampaknya ramai orang yang memberi kerjasama. Tetapi yang paling menunjukkan perpaduan dalam mencegah wabak COVID-19 dengan langkah penjarakan sosial adalah rakyat Malaysia mematuhi perintah daripada kerajaan berada di rumah dan dilarang keluar dari rumah sepanjang perintah kawalan pergerakan atau disebut sebagai PKP kali pertama tahun lepas. Hal ini cukup menunjukkan perpaduan dan kerjasama daripada rakyat Malaysia. Pihak kerajaan telah melaksanakan prosedur operasi standard SOP yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara untuk menyekat aliran keluar masuk kenderaan ke seluruh negeri di Malaysia. SOP ini berkuat kuasa pada bulan Mei yang lalu sehingga satu tarikh yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Namun begitu, ada 6 kategori sahaja yang dibenarkan untuk merentas negeri atas sebab-sebab yang tertentu. Kategori pertama adalah untuk menziarahi kematian ahli keluarga yang terdekat. Manakala kategori yang kedua iaitu untuk urusan pekerjaan seperti yang telah diluluskan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri. Ini adalah salah satu usaha pihak kerajaan untuk mengurangkan penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Contoh SOP di tempat terbuka adalah SOP di premis-premis seperti restoran atau kedai makan. Sebelum ini, seperti maklum, kerajaan tidak membenarkan makan di kedai atau restoran ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac lalu yang dilaksanakan kerajaan dalam usaha memutuskan penularan virus COVID-19. Namun kini, pelanggan dibenarkan untuk dine-in, tetapi perlulah mengikut SOP yang ditetapkan, iaitu yang pertama, mengambil dan merekod suhu badan sebelum masuk ke premis berkaitan. Kedua, menjaga jarak 1 meter antara satu sama lain. Dan yang ketiga, peniaga restoran perlulah menyediakan hand sanitizer kepada semua pelanggan-pelanggan. Usaha untuk membendung penularan wabak COVID-19 ini perlulah diambil cakna oleh semua orang agar kesihatan kita terjamin di masa kini maupun di masa hadapan. Pemberian dan pengambilan vaksin merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam menangani COVID-19 ini. Terdapat beberapa jenis vaksin seperti Pfizer, AstraZeneca, Sinovac dan sebagainya. Menurut saintis-saintis di seluruh dunia, vaksin-vaksin ini perlu diambil dalam bentuk 2 dos. Pemberian dan pengambilan vaksin di Malaysia dapat mengeratkan perpaduan antara masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Pemberian vaksin yang menetap tanpa mengira bangsa, bahasa, agama dan kaum di Malaysia dapat mewujudkan hubungan yang baik antara masyarakat. Contohnya, kebanyakan sukarelawan PPV terdiri daripada pelbagai kaum supaya dapat membantu penerima vaksin di pusat-pusat vaksinasi. Dengan ini, salah satu objektif rukun negara dapat dicapai iaitu mewujudkan masyarakat yang mempunyai perpaduan supaya dapat mencipta masyarakat yang saksama dan adil. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Okey, baiklah, Cik. Jadi, sekarang kita tengok banyak di suratan akhbar yang menyatakan bahawa pengambilan vaksin ini sebenarnya tanpa kita sedari telah memupuk semangat perpaduan antara rakyat Malaysia, iaitu yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Dan juga ini sebenarnya bergerak seiring dengan objektif rukun negara, iaitu mencapai perpaduan lebih erat sesama masyarakat. Jadi sekarang saya nak tanya Cik lah, adakah betul sebenarnya pengambilan vaksin ini telah memupuk semangat perpaduan antara rakyat Malaysia? Ya, sebab kebanyakan di pusat vaksin terdapat pelbagai kaum yang menjadi sukarelawan. Jadi di situlah kita boleh nampak mereka berkomunikasi dan bekerjasama di antara satu sama lain. Terima kasih, Cik. Dengan penjagaan kebersihan, kita mampu melawan dan mencegah wabak COVID-19 daripada merebak berbeza-beza evolusi baru dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, kita boleh membersihkan rumah dan mencuci tangan bagi menghindari kuman atau kotoran terlekat di tangan. Dengan jarak sosial,
kita dapat memutuskan rantaian penyebaran COVID-19 daripada mengkurangkan kebarangkalian sentuhan antara orang lain. Misalnya, kita boleh membuat pemberian dan pembayaran atas talian dan berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian. Secara khususnya, Malaysia perlu saling mengingati antara satu sama lain, tak kira melalui China, India untuk mematuhi SOP di kawasan terbuka agar bukan sahaja untuk menyelamatkan diri tapi dapat menunjukkan lagi semangat paduan di negara kita. Sekian kalinya rakyat Malaysia perlu menerima saran dari kerajaan iaitu kehadiran vaksin sebanyak 2 dos ini bukan sahaja dapat mempertingkatkan imuniti badan dan juga dapat menunjukkan lagi semangat paduan kerana segala berdiri ketika daripada kawasan. Secara umumnya, pandemik COVID-19 ini telah memberikan impak yang positif terhadap perpaduan antara rakyat di negara kita. Walaupun rakyat terpaksa menanggung pelbagai kesukaran, namun satu perkara yang membanggakan adalah semangat kerjasama dan saling bantu-membantu tanpa mempedulikan isu kaum, bangsa dan agama. Krisis pandemik ini telah menunjukkan bagaimana mangsa COVID-19 dan penjawat awam hasil barisan hadapan tanpa mengira perbezaan kaum saling memberikan khidmat yang paling baik bagi mengatasi penularan wabak COVID-19 ini. Kesimpulannya, memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa perpaduan memainkan satu peranan penting dalam mengatasi wabak COVID-19 ini. Kita berharap agar semua pihak dapat berganding bahu dan bekerjasama bagi mengatasi penularan virus tersebut demi keamanan negara dan kesejahteraan hidup rakyat Malaysia. Kita juga berharap agar cabaran dan kesusahan yang telah kita alami sepanjang pandemik ini dapat meningkatkan hubungan antara satu sama lain dan menjadikan perpaduan kita sebagai rakyat Malaysia lebih kukuh.